kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini sempena kemeriahan Kembara Riuh Keluarga Malaysia dan sepastinya kita pada ketika ini merasai bahang pilihan raya umum ke-15 selepas kita mengetahui tarikh-tarikh penting yang telah diumumkan oleh pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya baru-baru ini. Dan pastinya hari ini kita nak mendengar suara anak muda. Ya, itu dia. Kita pun dah tak sabar nak dengar apakah pendapat orang muda. Untuk hari ini kita bersama dengan, saya kenalkan, iaitu Encik Faizal Haramaini, itu pengerusi Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri Perak. Assalamualaikum Encik Faizal. Terima kasih kena jemput. Ya, sama-sama. Encik Faizal, kita sedia maklum undi 18 buat kali pertama akan terpakai dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Kalau sebelum ini diguna pakai dalam di pilihan raya negeri Johor. Dan pastinya bagaimana kita melihatkan pelaksanaan undi 18 ini akan mengubah corak dan juga memberi impak kepada pengundian pilihan raya umum ke-15 kelak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Munawar dan juga Sofia kerana sudi panggil saya orang Ipoh untuk bercakap sendiri tentang undi 18 pada pagi ini. Seperti kita sedia maklum, tahun ini kita sebenarnya bulan akan datang ni 19 bulan ini kita akan mula mengundi untuk PRU ke-15 dan ini merupakan orang kata pelaksanaan kali pertama undi 18 kepada orang muda untuk mengundi buat kali pertamanya. Dan sudah pasti sebenarnya bila saya nak menjawab soalan ini sebenarnya bila kita melaksanakan mewartakan usia umur mengundi itu 18 dan bertanding juga 18, sebenarnya dia telah pun mengubah landscape politik secara keseluruhan sebenarnya. Kerana jika sebelum ini perhatian individu figura ataupun parti politik lebih tertumpu kepada kelompok-kelompok usia 40 ke atas dan sebagainya, tapi melihat kepada penurunan usia ini, mahu tak mahu parti politik dan juga figura-figura yang bertanding ini perlu mencari orang kata resepi terbaik untuk orang kata memikat hati pengundi 18 dan ia memang mengubah segala landscape total kepada politik negara kita. Dan sudah pasti banyak tawaran-tawaran dan juga inisiatif untuk usia 18 ini kerana kalau angkanya 1.4 juta pengundi keseluruhan di seluruh Malaysia yang akan mengundi pada kali ini dan usia 18 hingga 40 itu sendiri sudah pun lebih 12.5 juta. Maksudnya 58% pengundi negara kita yang akan mengundi pada 19 hari bulan ini ialah dari usia muda. So polisi dasarnya, inisiatifnya dan juga perhatian khususnya sekarang ni nampaknya tertumpu kepada orang-orang muda nampaknya. Baik, selaku orang muda sendiri bagaimana tuan melihat sekarang ini? Kita tengok pemahaman mereka dalam politik dan juga tahap kesedaran mereka sebab dengan satu undi ni mampu untuk mengubah segalanya. Kalau kita lihat dalam konteks Perak sendiri partisipasi politik bagi orang muda ini saya rasa sangat tinggi. Kerana kerajaan sendiri mengamalkan banyak inisiatif-inisiatif yang melibatkan golongan muda secara khusus. Kita ada pelbagai program-program yang memang melibatkan partisipasi dari usia 18 hinggalah usia 24 tahun ini pengundi kali pertama ni. Dan sudah pasti sebenarnya melihat daripada apa yang berlaku ketidaktentuan negara dan sebagainya, sebenarnya orang muda semakin celik kerana melihat secara media sosial. Kita ada peranti yang memang menceritakan berbagai situasi politik dan sudah pastinya orang muda membaca melalui berbagai platform dan sekaligus menarik minat mereka sebenarnya untuk berpolitik. Cuma bagaimana mereka pula bersikap rasional dalam melihat segala isu, dalam memberi pertimbangan terhadap segala perkara yang berbangkit lah. Dan ini sebenarnya saya yakin kali ini orang muda nak keluar mengundi ini memang pasti tinggi kerana keadaan negara mereka mahu juga terlibat kerana kalau kita melihat kerajaan, parti politik yang nak bertanding memang memberi perhatian khusus kepada mereka supaya undian itu boleh mereka capai sebenarnya untuk mereka dapat. Okey, seperti yang nyatakan tadi, peratusan untuk golongan muda ini sangat tinggi dan bakal mengubah lanskap politik negara kita. Dan juga bagaimana kita melihat dalam ketika ini golongan muda ini sangat sinonim dengan media sosial. Dan kita sudah maklum sekarang ini memang zaman internet, zaman digital. Jadi bagaimana kita melihat calon-calon ataupun parti yang bertanding, mungkin calon yang aktif ataupun popular di media sosial ini mempunyai peluang yang besar untuk menambat hati dan juga undi daripada golongan muda ini, khususnya untuk mereka yang pertama kali mengundi ini.
bercakap soal media sosial ni kita tak boleh nafikan bahawa media sosial ini memang mempengaruhi bukan hanya orang muda. Kadang-kadang makcik-makcik, ibu-ibu ayah kita pun terpengaruh dengan media sosial. Maka adalah menjadi orang kata medan terbuka, satu permainan yang lapang untuk setiap parti politik untuk menggunakan platform ini sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Cuma penting peranan seperti institusi kerajaan seperti RTM sendiri untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang lebih tepat supaya ada check and balance dari segi maklumat. Kerana kadang-kadang dalam media sosial ini permainan persepsi dan cobaan-cobaan naratif-naratif yang lebih untuk mempengaruhi minat orang-orang yang mendengarnya untuk mengundi mereka akan berlaku, kerana itu ialah kekuatan dalam media sosial. Cuma bagaimana media-media yang ada yang lain-lain, institusi kerajaan yang ada, Jabatan Penerangan, RTM, untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang tepat, fakta-fakta yang tepat berkenaan dengan situasi negara, ekonominya, sosialnya bagaimana. So bagi saya, orang muda mereka celik, mereka bijak dalam mencari maklumat juga, kerana mereka terdedah dengan pelbagai data, maklumat dan sebagainya. Dan saya yakin media sosial, tapi saya yakin anak muda kali ini mereka membaca situasi keadaan negara itu, dan saya yakin anak muda mahukan keadaan yang lebih baik. Ini yang sebenarnya kata kuncinya, kita mahukan keadaan yang lebih baik, lebih stabil dan sebagainya. Dan ia akan memberi satu pertukaran landscape politik yang memang orang, kalau kita lihat sekarang, wave itu dah berlaku. Anak muda dah mula memberikan pandangan pada parti-parti politik, jika mahu undi kami, perlu memberikan perkara yang lebih rasional, lebih realistik dan memang boleh dicapai dalam pilihan raya nanti. Okey, dan kalau kita lihat Encik, di Indonesia, mereka telah pun mengundi di usia 18 tahun, telah lama dilakukan, dan pendidikan berkenaan dengan politik ini telah pun diterap seawal usia daripada sekolah rendah. Dan mungkin juga adakah kesesuaiannya untuk dibawakan di Malaysia? Pendapat orang muda sendiri bagaimana? Bagi saya ia penting. Ia penting kerana kita semua ini mendapat ilmu pengetahuan tentang kehidupan ini bermula dari sekolah. Betul. Dan sekolah merupakan orang kata medium terbaik untuk kita mendidik setiap pada anak kita. Bukan untuk percaya kepada sesuatu fahaman politik, tapi untuk faham sistem bernegara itu berfungsi bagaimana. Kefahaman itu tidak boleh kita buat pada usia baru 18 tahun baru nak beri kesedaran. Dari usia 13 tahun lagi sekolah menengah sepatutnya bagaimana negara ini beroperasi, bagaimana negara ini ditadbir urus, bagaimana pemimpin yang bagaimana kita patut pilih. Itu juga perlu dititikkan kepada anak-anak muda yang di sekolah. Kami dalam Gabungan Pelajar Melayu sendiri, kita bergerak di sekolah-sekolah. Kita ada kesempatan masuk ke sekolah. Dan elemen memilih pemimpin, kita memang berikan maklumat ini kepada pelajar-pelajar agar, kerana di peringkat sekolah sendiri mereka ada sistem memilih pemimpin. So dari sekarang sebenarnya mereka boleh orang kata gunakan pengetahuan itu untuk bermula dari sekolah, memilih ketua pengawasnya bagaimana, memilih ketua kelasnya bagaimana. Janganlah hanya pandai bercakap tapi tidak melaksanakan. Ada perkara-perkara ini. Inilah yang sebenarnya dari awal perlu dididik, dan ia akan memberi satu gambaran yang bagus pada usia 18 untuk mereka memilih pemimpin negara pula, kepada tanggungjawab yang lebih besar sebenarnya lepas itu. Lebih matanglah kan. Ya, betul. Jadi dalam kita memahami konteks orang muda ini kan, untuk menarik, menambat hati dan juga undi orang muda ini, apa antara isu-isu sensasi yang dekat dengan orang muda ini, manifesto untuk orang muda ini, supaya parti-parti yang bertanding, calon-calon bertanding ini dapat memahami kelompok keperluan bagi orang muda ini. Baik. Saya percaya dalam hidup ni nombor satu perut. Memang perut. Orang Perak kata perut. Apa yang boleh diisi dalam perut? Pada manusia ni kita memang benda tu, bangun pagi, benda pertama kita akan buat ialah lepas solat kita nak cari apa makannya. So sama juga anak muda. Apa peluang, contohnya peluang pekerjaan. Kalau kita lihat selepas pasca pandemik Covid, isu peluang pekerjaan ini menjadi isu hangat. Di Perak sendiri ramai hilang pekerjaan dan sebagainya. Penting kita melihat siapa saja yang bertanding, perlu melihat kepada bagaimana peluang pekerjaan itu boleh disediakan kepada anak muda. Kemudian melihat kepada peluang seperti rumah. Kalau di Ipoh sendiri ini, rumah tidaklah terlalu mahal seperti Kuala Lumpur. Tapi isunya pekerjaan seperti e-hailing dan sebagainya, mereka ni tidak ada slip gaji dan sebagainya. Ini antara isu-isu penting
bagaimana mereka nak memiliki rumah dan sebagainya. Betul. Dah berkahwin tapi tak ada rumah. So, rumah transit, mungkin ada inisiatif rent to own pula di Ipoh dan ini antara benda yang kita boleh laksanakan. Dari aspek pendidikan, saya lihat seperti aspek geran belajar, beasiswa, ini antara elemen yang penting. Tapi di Perak ni ada benda yang menarik. Kita ada inisiatif Tuition Cikgu Syarani. Dan saya haraplah siapa pun yang merintah di Perak, inisiatif ini perlu diteruskan. Kita beri makan kepada pelajar yang nak ambil peperiksaan supaya mereka tak perlu pulang ke rumah untuk makan dan sebagainya. Tumpu kepada pendidikan. Kita bagi tuition percuma, kita bagi motivasi untuk peperiksaan dan ini antara inisiatif yang sebenarnya bagus, yang perlu diteruskan dan perlu ditambah baik lagi sebenarnya supaya orang muda dapat merasailah orang kata nikmat-nikmat yang ada, tidak hanya soal cukai dan sebagainya. Okey, sebagai kesimpulan, mungkin kita nak dengar kata-kata daripada wakil golongan muda ini untuk kita suarakan kepada golongan muda yang menyaksikan kita pada hari ini untuk turun mengundi kerana setiap undi itu penting untuk menjamin kesejahteraan negara. Saya rasa partisipasi orang muda untuk pilihan raya kali ini sangat-sangat penting. Dia akan mengubah landscape politik negara dan kita anak muda kena turun dan tunjukkan kepada parti-parti politik dan mereka yang nak bertanding ni bahawa suara kita ni perlu didengari dan mereka kena ambil perhatian dengan peranan dan juga suara kita. InsyaAllah kita boleh dapatkan yang lebih baik sebenarnya untuk negara, insyaAllah. InsyaAllah. Wah, itu dia. Kita pun rasa bersemangat kan. Rasa tiba-tiba rasa macam umur 18 pula. Ya, saya pun rasa begitu. Okey, banyak sebenarnya input-input yang bermanfaat, yang cukup bernas yang dilontarkan oleh pemuda kita ini dari Ipoh Perak ini untuk kita berkongsi berkenaan undi 18 bagaimana ianya akan mengubah lanskap politik khususnya dalam PRU ke-15 ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan sekarang ini Sophie, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini banyak lagi perkongsian menarik untuk anda sempena kembali Radio Keluarga Malaysia. Selepas ini.